InsyaAllah bila kita dah jadi, sebab target besar saya, and memang kepala otak saya gila so far, right? Saya rasa kita dah establish kan, dia bukan sahaja tak panas. Bila kita pergi tempat sejuk, dia jadi panas. So kenapa? Jangan kita kalau macam ni masuk kedai mamak tu, dia akan bau kari kejap. Tapi lepas setengah jam tu, prove to you that this Malay word will become a globally known word. Hi great people, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini episod yang kedua Sembang Bos. Anda bersama saya Cikgu Yasir dan bersama saya tetamu istimewa pada kali ini. Bukan calang-calang orang, kita ambil ni daripada satu brand yang dah keluar negara. So kita nak sembang dengan tetamu istimewa kita. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Jemput saya. Waalaikumsalam. Ini Encik Azrul. Ada panggilan manja ke? Tak ada. Tak Azrul ada. je. Azrul ya. Orang panggil Azrul sahaja. Okey, saya panggil Azrul lah. Kita mesra sikit. Kalau tengok kepada t-shirt ni, kita dah nampak dah branding dia inner sejuk. Sebelum kita sampai ke kita sentuh pasal inner sejuk ni, nama pun dah orang kata ada pasal apa nama ni kan. Sebelum tu kita nak tahu, mungkin penonton di luar sana nak tahulah. Inner sejuk ni apa dia? Okey. Nama Inner Sejuk ni kita pilih sebab kita idea kita start daripada idea asal lah. Okey. Idea asal dia bila saya mula start business dengan isteri saya, Puan Azwani. Masa tu kita start dengan business muslimah, fashion muslimah. Fashion muslimah. Fashion muslimah. So kita berjual baju yang modest, tutup aurat. Kita jual tudung, right? So tudung instant. In fact kita antara yang terawal kat Malaysia yang buat tudung instant. Tudung instant. So masa sebab saya background dulu saya study engineering. So memang kepala otak ni nak solve masalah je lah, nak solve problem ni kan. So masa kita belajar dulu, kita tak adalah, sebab lelaki kan, kita tak adalah terfikir pasal tudung ni semua. So bila dah menikah dengan wife saya dan buat business sekali, tengok macam style tudung tu dia macam banyak tau. Dia lilit sana, pin sini, especially style tudung dah lain, dah macam-macam. Dah macam-macam. So Malaysia ni saya rasa antara the earliest yang buat macam-macam style ni. So saya terfikir macam kenapa kita tak boleh nak solve this problem, right? So kita buat tudung instant. So sarung dia dah tak payah nak ikat-ikat lagi. So kita antara yang terawal. So awal-awal dulu masa kita nak jual tu, kita kata tudung instant. Orang pelik, apa benda tudung instant ni? Apa dia? So kita kena tunjuk, kena demo, sampai saya sendiri kena pakai tunjuk kan. Kena pakai sendiri. Kena pakai, saya ada kat YouTube lagi. Iklan tu masih ada lagi. Nak tunjuk yang lelaki macam ni pun boleh sarung tudung terus siap. Terus siap. So lama-lama kita dah buat bisnes tu, alhamdulillah awal-awal okey, tapi kita tengok benda tu mudah orang kata apa, sangat mudah untuk orang copy. So kita nampak macam we need to shift. Kita kena pivot kepada something yang lebih unik, yang lebih eksklusif. So dalam pembuatan tudung tu, sebab sebagai engineer saya bila buat benda saya kena pakai, saya kena try. Bila try pakai tu, saya notice one thing, memang panas pakai tudung. Memang pernah kesian perempuan pakai tudung. Kita lelaki ni tak appreciate tau perempuan pakai tudung. Saya pakai dalam office, saya try pakai. Ada aircon lagi? Ada aircon, pakai pun berpeluh-peluh dengan pening dengan apa semua. So bayangkan dia orang ni nak kena keluar, nak kena pergi bersukan, pergi gym pakai tudung. Semua pakai tudung, betul? So saya bagi tahu dekat wife, okey, hari tu kepala otak nak memudahkan lilit tudung kan. Now kita nak memudahkan orang untuk terus bertudung, mudah beribadat. Right? Tak panas dari tu. Tak panas. So that's when kita start buat anak tudung yang sejuk. So kita ambil masa 6 tahun, bukan 6 bulan, 6 tahun untuk develop kain kita dry chill tu. So, 6 tahun untuk develop jenis kain tu. Kain tu saja. Sebab kain ada banyak. Dan masa tu kain jenis macam dry chill ni tak ada lagi. Right? So banyak yang buat macam untuk jersey baju, jersey bola, semua tu tak sesuai atas kepala. Sebab apa, dia one thing kalau you notice, kalau kita pakai jersey bola kan dia macam gatal sikit. Betul. So dah lah, dia orang ni nak kena pakai tudung, nak gatal lagi, tak boleh. So that's why kita kena cari kain yang betul-betul sesuai, yang betul-betul sejuk and betul-betul nipis dan selesa. So that bila dia pakai tu, dia rasa kurang lah sikit beban untuk bertudung tu. So tu niat utama.
Dan bukan kain tu macam mana yang kata 6 tahun dalam proses tu, proses memilih kain ke ataupun mencari, menghasilkan? memilih, last kita develop sendiri. Kita Lama. develop sendiri. So kita research. Sebab saya dulu masa study manufacturing engineering dekat UIA, final year project saya is material study. Dulu UIA? Dulu UIA. Sama. Ramai UIA. Wife pun UIA juga. Wife pun UIA. Ya ke? Sama. Wife UIA juga. Kait. Sebelah je engineering. Sebelah. So final year project saya tu materials research. So professor masa tu Kasim, dia buat sutra, kain sutra, macam mana nak buat kain sutra tu untuk jadikan bulletproof vest. Alright. So that means kita dah ada lah sikit-sikit belajar pasal kain tu. So materials of fabric, material semua. So daripada situlah yang saya tengok, saya research, develop. Duduk dengan kilang, mula kita pergi cari dekat China tak jumpa. Dekat Korea tak jumpa, kat US tak jumpa. Pergi cari sendiri ni. Dekat negara-negara ni. Sebab bila cerita kat orang tak faham. Sebab benda tak ada. Betul. So last kita jumpa kat Malaysia juga. So orang tu orang tu kata dia dah berpuluh tahun buat fabric ni. Dia dah nak pension dah. Tapi dia kata sebab dia jumpa saya, dia jadi excited balik. Sebab dia dah buat benda ni lama. So berulang benda sama. Bila dia jumpa saya, dia tengok benda ni baru. So dia excited balik. Lepas tu dia fikir, dekat tak pernah lagi orang buat kain ni, sebab kain ni mahal. So tak pernah buat kain ni untuk tudung. Orang buat apa sebelum ni? Sebelum ni kain macam ni is for high intensity application, macam baju basikal, kan, benda-benda yang mahal ni. Benda yang mahal. So bila benda yang mahal ni nak digunakan untuk tudung, dia rasa macam macam tak masuk akal lah. Tapi dia suka benda tak masuk akal ni. Kan? Sebab dia dah tua, dia dah buat berpuluh tahun. So dia buat juga. Dia buat dengan saya lah. Alhamdulillah jadi. Lepas je kita buat tu, kan, dan dia pun nak buat pro hijab. Dia pun nak buat. Dia nak buat juga. Tapi bila announce tu, kilang tu call saya cakap, you memang kepala gila. Right? You boleh fikir apa Nike nak buat. Right? Sebab kita tahu benda tu memang masalah blue ocean. So daripada situ yang kita tengok, memanglah nama anak tudung ni orang selalu panggil inner. Tapi so on a simplistic level, dia kata inner sejuk explains the brand. Betul. Tapi the purpose is deeper. Purpose of the brand, purpose of the function is deeper, which is kita nak memudahkan orang beribadat, memudahkan orang menutup aurat contohnya, kan. Selesa pula. So that's why kalau kita tengok makna sebenar inner sejuk ni, kalau bahasa orang putih direct je is inner peace. Sebab kalau kita tengok bahasa Melayu sejuk ni, dulu sejuk ni orang guna untuk ketenangan, sakinah, right, kalau bahasa Arab dia. Tapi kebiasaan kita dah pakai sejuk tu untuk cuaca, right? So kita associate dengan cuaca. That's why dekat Indonesia dia panggil dingin. Kan? Tapi kat sini kita panggil sejuk. Sejuk tu sebenarnya kalau tengok yang lama dulu means peace. That's why sejuk mata memandang, sejuk perut mengandung. Sebab dia rasa peaceful. So the brand becomes macam inner peace. Tapi saya nak kekalkan bahasa Melayu tu. Sebab kita tahu sebab saya bagi tahu dengan my wife, memang this brand bila kita start, kita nak jadikan jenama ni global. Right, antarabangsa. So kalau kita nak jadikan this invention and this budaya kita, culture kita, agama kita as a global identity, kita tak boleh nak kata bahasa Melayu ni tak boleh dieksport. Betul. So that's why kita firm. Sebab masa awal, alhamdulillah tahun pertama masa kita start, bila tu? 2017. Inner sejuk ni, bila kita start 2017, first year saya dengan wife 2 orang je, sales kita 1.2 juta. 2 orang ya? 2 orang. Boleh buat 1.2 juta selama? Dalam masa 12 bulan. 12 bulan? Yep. 1 tahun. 1 tahun. 2 orang. So alhamdulillah daripada start sampai sekarang, Inner Sejuk punya sales memang 7 angka lah. 7 angka? 7 angka banyak lah. Tahu lah 7 angka berapa? Banyak berjuta lah maksud dia. Dan saya rasa ramai penonton yang tahu juga Inner Sejuk ni. Dan sekarang ni saya berada dekat office Inner Sejuk di Putrajaya. So daripada situ kita pun ada jumpa macam orang kata apa, Facebook punya eksekutif. Sebab dia datang daripada UK, dia datang daripada Singapura. Sebab dia tengok sales kita macam nak kan.
So dia datang. Facebook tu datang jumpa. Dia datang jumpa kita. Facebook datang So jumpa. dia nak tolong promote, dia nak tolong buat ads lah untuk kita. Tapi dia kata semua okey, cuma nama ni kena ubah. Sebab dia tak kata nak nama Inner Sejuk. dia tak nak sejuk. Okay. Saya cakap kenapa? Is it because this is bahasa Melayu? Dia macam terkedu kejap lah kan. I will prove to you that this Malay word will become a globally known word. Okay. Itu saya challenge dia. Saya ingat lagi masa conversation tu. Okay. Right. So dia setuju ke dia dengan tetap dengan dia tetap dengan kata tak, dia kata tak boleh. Dia tak mau. Setiap kali orang kata tak boleh, tak tahulah kalau Tuhan nak tunjuk, next year tu kita do better. Kita do better. Oh, Alhamdulillah. Bagus, Alhamdulillah. So saya rasa pasal niat utama tadi kot, untuk nak bagi orang senang pakai tudung, untuk bagi cepat, dan lepas tu saya rasa kain satu lagi perempuan ni yang macam anak saya semua pakai tudung kan. Dia suka untuk ni owning ni. Yes. Owning kan 24 jam depan cermin tu nak owning. Yang tu tudung lah. Yang ni inner tak nak masalah tu lah. Kita tak, orang kata apa? Kita tak fokus kat situ. Tak nak fokus kat situ. Cuma sana. dalam ni inner ni mungkin satu lagi masalah dia mungkin berbau kot. Tapi kain ni dia memang kain ni tak berbau. Tak berbau. Okay. Kenapa dia tak berbau? Sebab apa? Bau ni sebenarnya datang daripada dua sebab. Sama ada partikel udara tu melekat dekat kita punya kain. So most of the time benda tu unavoidable. Kain kita pun, and most ada kain pun memang susah nak elak benda ni. Okay. Tapi kalau macam kain kita, kalau macam dia masuk kedai mamak tu, dia akan bau kari kejap. Tapi lepas setengah jam tu dia hilang lah. Dia akan hilang lah. Auto hilang. Tapi the second reason is bacteria. Growth, bacteria growth, right? So bila ada bacteria growth tu mesti dia berbau. That part kita boleh tackle. Sebab apa? Kita punya kain ni dia built in as antimicrobial. Antibacteria. Tinggi and bahasa. antibacteria tu memang orang kata certified. Bukannya kita cakap saja, memang certified. Certified. Kita hantar test dekat UiTM, kita hantar test dekat Kementerian Pertahanan Strike. Strike tu kat Kajang ni dekat ni je. So memang certified, memang ditunjuk kain tu bakteria tak boleh nak membiak dekat atas kain kita. Bukan saja claim semua. Bukan saja claim. Memang kita ada certification. Ya. So that's the part. So kita start dengan anak tudung untuk perempuan mudah berhijab dan kita dah expand kepada pakaian-pakaian sukan yang lain. Ada juga pakaian sukan yang lain. Dengan nama sama Inner Sejuk, kain yang sama, cuma kain tu sekarang ni sebab kita punya style setiap 3 bulan kita ada improve atau tambah. So kain dry chill ni sebenarnya dah ada banyak variety dah. Right? So kalau kita tengok ni baju yang Inner Sejuk punya t-shirt ni kan, nampak macam kain dia lain sikit tau. Kain dia macam dengan orang kata terletak kan. Yes. Jadi kain apa ni? Ni lah dry chill. Sama juga. Cuma ketebalan dia berbeza dengan function dia berbeza. Kebanyakan ni nampak tebal lah kan. Saya top to bottom ni kain Inner Sejuk. Saya sejak kita dah nak launch yang baju lelaki ni, memang saya dah tak pakai baju lain lah. Memang Inner Sejuk je. Dan kain ni walaupun tebal, memang dia tak panas. Memang tak panas. Yang menariknya, dia bukan sahaja tak panas. Bila kita pergi tempat sejuk, dia jadi panas. So kenapa? Ajaib juga lah. Sebab kain kita ni dia ada something dia panggil thermoregulation punya compound. Okay. Apa yang dia buat tu maksudnya dia membantu mengawal suhu badan. Maksudnya bila benda tu panas, dia tolong buang haba. Bila benda tu sejuk, dia akan regulate balik haba tu so bagi dia rasa panas. So saya dah try benda ni sebab last Julai kita last September kita launch dekat London. So masa dekat-dekat nak musim panas, musim meluruh ni, cuaca dia tak menentu. So masa kita sampai dia sejuk. Minggu depan tu dia jadi panas. Dan panas dia Masya Allah lagi panas daripada Lagi panas daripada kita? Panas daripada kita. Dan lagi seksa daripada kita sebab di London jarang ada aircon. So sebab dia negara sejuk. Sebab masa dia buat dulu dia tak panas sangat. Tak panas. Okay. So and then dia tak ada banyak sangat bangunan, so boleh buka tingkap angin lalu. Bila dah banyak bangunan tapi infrastruktur dia tak banyak yang ada aircon. Bangunan baru je yang ada aircon, bus jarang ada aircon. Dia punya underground tak ada aircon, memang terseksa. Tapi alhamdulillah baju kita perform. Minggu depan tu pula dia jatuh drop temperature 8 darjah Celsius. Seminggu selepas daripada 39 ke 8 darjah Celsius dalam masa seminggu. Alhamdulillah perform juga. Saya pakai yang ni je dengan kita punya hoodie, selesa. Right? Tapi kalau 0 darjah Celsius tu saya personally tak test lagi. Tapi kita ada customer yang dah panjat
base camp Everest, pakai kita punya inner, dia kata dia rasa selesa. Oh, so selesa. Dia rasa selesa. Maksudnya tak sejuk, tak panas dia. Yep. So, Alhamdulillah. nanti kita bincang lagi pasal inner sejuk ni selepas ini, nantikan selepas ni. Good people, tunggu selepas ni. Through Inner Sejuk, our vision is not to just create clothing, but to become ambassadors of Malaysian culture. To offer the world a narrative woven in our traditions, values and dreams. To make our culture not just seen, but felt, embraced and celebrated. Here in London today on Malaysia Day, supporting a beloved brand, Inner Sejuk. So I encourage everyone to come and find out what Inner Sejuk is and try them on. Especially like the values that Inner Sejuk have, infusing faith into the business. My name's Zara Rose. I'm Vidrika. I'm so pleased to be here at Inner Sejuk's launch brand. I'm having a fantastic time meeting all the wonderful Malaysian people that I've spent so much time with. It really makes me miss my time in Malaysia actually. And I really love the collection, how they've fused modesty but also contemporary designs. This new activewear takes into account like covering arms and doesn't require any layering. The right amount of sporty while still being casual enough to blend with everyday life. I'm really excited. The logo is really, really nice as well. Like it stands out on the clothes even though it's not too much. I have to say, well done to you guys, focusing on where we need to focus on for Muslims as well. Hi great people, kita sambung bersama dengan saya hari ini. Ni bos Inner Sejuk, Cik Azrul. So sekarang Azrul, kita nak sembang sikit ni pasal ni yang depan ni. Mungkin penonton di luar sana nak tahu ni. Anda kalau nak buat sesuatu yang di luar daripada kotak, inilah hasil dia ni, luar daripada kotak, bukan luar daripada kotak, luar daripada negara tu Ni kalau tengok sini, ni apa dia ni, boleh cerita tak apa ni? Anugerah-anugerah. So the first award ni daripada Liga Usahawan Selangor. Yang ini. So this first one dulu. Okay. So Liga Usahawan Selangor ni atas bawah Say Aspire. Ada satu elite punya business competition lah. So apa dia buat, semua perniagaan dalam Selangor yang SME, yang mana rasa diri dia dah export ready, masuk pertandingan ni. So masa tahun kami masuk tu, rasa almost 100 company yang masuk. So selama 6 bulan, so 6 bulan dia check, dia test, dia dia tengok kita punya proposal, everything semua, and then masuk top 10. So kita Alhamdulillah dapat top 10. So masa top 10 tu kita present final. So masa present final tu kita ada CEO SME Corp, Tuanku Raja Muda sendiri jadi ketua hakim, and then kita ada YB Rozia, kita ada Deputy CEO Matret, kita ada CEO Malaysian Export Academy. So tu semua judge. Oh, semua dahsyat semua dahsyat semualah. So Alhamdulillah kita jadi Johan, kita champion. Oh, dah jadi champion ni, champion. So maknanya idea kita untuk berkembang ke luar negara tu dah divalidate oleh panel pakar. Right? And against a lot of other big orang kata company-company yang hebat jugalah. Masa tahun tu memang ramai, semua company memang hebat-hebat. Company hebat-hebat. So, Alhamdulillah kita dapat Johan. Tahun bila ni? Ni tahun 2022. Ada sini 2022 ni ya. Pada 6 bulan kan, dia across 2 tahun. So hujung tahun dia start, and then 2022 it was the final. So ni yang tu. Kemudian 2022 juga kita dapat anugerah inovasi utama daripada Institut Sukan Negara. Yang ini ke? Ini. Oh, ini pula. So yang ni bawah ISN, dia dia nak certify yang produk kita ni is ready for the world lah. ISN is Institut Sukan Negara. So ini Inner Sejuk. Yang ini apa dia, anugerah inovasi utama ni. So dia satu anugerah. That means kita punya produk ni memang orang kata high innovation lah. So sebab semua dibuat di Malaysia.
Right? Kain tu buat di Malaysia, dijahit di Malaysia. So it's a proud Malaysian product. So ASN certify kita and bagi kita award ni. So yang penting, paling penting sekali dalam dua award ni, dua-dua ni bukan award beli. Ini memang dianugerahkan. Ini tak boleh bayar. Ini tak boleh bayar. Tak boleh bayar. That means ini is granted to you based purely on your merits dengan the quality of your product. So itu yang paling penting. Sebab saya tahu banyak, kita dapat offer banyak award yang kadang-kadang macam pelik-pelik nama dia. Boleh beli. Anda dah dianugerahkan, tapi nak dapat award tu you kena beli meja. Award belilah tu. Mesti beli meja you dapat award. So you tak beli meja, award tu dibagi orang lain. So okay lah, saya tak dapat offer macam tu. Kalau dapat saya nak beli. Boleh cari Google banyak. Tiap-tiap bulan ada award. Tak best. So kita punya alhamdulillah so far award kita memang kita refuse to pay or buy any award. So pada saya, kalau betul you rasa kita deserve, kenapa I kena pay to get the award kan? So, mestilah ada orang anugerahkan. Kalau isu dia kos apa ni, nak makanan, kos meja, tak apa. I bawa bangku, I duduk tepi tak apa. Kan? Dia panggil I naik stay, I balik lah. Betul. Kan? Dah nak bagi sangat kan? So daripada anugerah-anugerah ni, then what next? Apa yang Inner Sejuk langkah seterusnya? Saya dengar kata sampai Nundia tu, sampai ke London apa semua tu. Kita baru je launch brand kita pada 16 September, Hari Malaysia di London. Di London? London. So plan kita memang dah lama untuk kembangkan jenama ni global, sebab kita tahu kebiasaannya bila jenama besar ni nak buat produk yang nak cater tu apa yang Muslim perlukan. Usually sama ada dia akan buat semata-mata nak melepaskan batuk di tangga tau. So same example, kita tengok jenama-jenama sukan besar bila dia orang buat sports hijab ke apa, kita tengok belum lagi mencapai tahap yang sesuai. Dan pakaian sukan tak ada. Perempuan nak pergi gym susah, panas, kena tak habis pakai sweater ataupun hoodie yang baggy tu, kan dah lah tak cantik, panas pula tu. Bila berpeluh berat, tak cepat kering kan. So there's nothing that is really suitable for the Muslim women. So that's why memang kita nak pergi ke luar negara, kita nak offer this Malaysian punya idea, Malaysian punya innovation to the rest of the world. So that's why kita pergi pertandingan ni dulu. Sebab nak tengok betul ke kita nak buat ni kan, betul ke idea kita ni, ke kita shock sendiri je. So bila judges dah kata okay, kita on, terus kita buat. So based on this, that's validated idea, kita pun bukannya 20 terus pergi, tak, kita research lagi setahun. So kita pergi, kita buat partnership dengan few data agency, check semua information dekat mana market. So saya bagi tahu dia orang, saya nak ke Europe dulu. Kan biasanya pakaian Muslim, bila orang cerita Muslim punya produk, Muslim export, semua fikir Timur Tengah. Betul tak? Sebab kononnya Muslim ramai kat situ. Betul. Tapi one thing kita kena faham, dua benda yang kita selalu terlepas pandang bila kita nak pergi ke Timur Tengah. First is the purchasing power. Memang kita rasa dia orang kaya sebab negara minyak. Negara minyak. Arab banyak duit. Tapi kena ingat, yang kaya tu atas. Majority dekat bawah tu, the distribution of wealth masih belum orang kata efficient lagi lah. Right? Ramai lagi yang belum ada access to a lot of things. Right? In fact, access kepada internet pun tak ramai lagi. So only the top is really rich. In fact, kalau kita tengok dekat negara-negara the Gulf states, macam Emirates, UAE, kalau tengok Qatar, Bahrain, majority penduduk dia bukan orang dia. Orang luar. 70% orang luar. 70% and the other 70% ramai adalah workers. So again, purchasing power tak begitu tinggi. So that's why the wealth is very concentrated. People who have money is concentrated. So therefore, kalau nak tackle orang yang berduit ni pula, macam mana kita nak buat? Dia orang ada this preference, kalau nak membeli mesti daripada Western countries. That's the second thing. Untuk kalau you nak so that means kalau you kata jenama Malaysia, maybe 70% of the time they will not buy. Pasal apa? Pasal dia nampak dia nampak Malaysia okay ke?
Ada yang tak tahu Malaysia tu apa. Ada teknologi ke? Malaysia ni kat mana? Malaysia kat mana? Malaysia ni kat mana? So therefore that's why kita go to Europe. Now, kenapa Europe pula? Tadi kita dah analyse Middle East punya market. So kenapa Europe pula? Ramai kalau orang Islam tak sedar kata tu. Ramai yang tak sedar. Dekat Europe ada 40 juta orang Islam. No. Penduduk Malaysia berapa puluh juta? 30 juta. Muslim Malaysia 20 juta. Di sana 40 juta. Muslim. Ini estimate. Ini estimate sebab Europe dia tak buat banci based on agama. Right? So ini adalah anggaran. So kemungkinan 50-60 juta. Kemungkinan lagi tinggi. And yang paling penting, orang di Europe, right? Dia orang earn dalam pound dengan euro. Betul? 1 pound RM6. Betul? Right? 1 euro RM5. So dia punya purchasing power lagi tinggi. That's number one. Number two, Europe, most of the Muslims dekat Europe ni memang immigrant. Okay, so orang akan fikir orang Islam ni immigrant mesti bawa taksi jaga 7-Eleven. Kan? Itu datuk diorang. Datuk diorang, yes. Bapak diorang dah naik sikit. Right? Maybe non-executive ni workers. This generation yang ada sekarang ni majority are doctors, engineers, business people. So the professionals are this generation. So kalau you tengok a lot of reports, contohnya the Muslim punya business report, economic report, the fastest growing or orang kata not fastest growing, the most upward mobile community in Europe adalah Muslims. Sebab dia dah tengok atuk dia susah, bapak dia susah, aku kena work. Betul. Immigrant mentality lah. If you look at immigrant mentality, they work harder than the local. Betul, sama dengan orang luar masuk sini juga. Betul kan? They work harder than the local, right? So that's why dia punya generation sekarang is richer. So that's why kita kena validate. Betul ke tak data ni menunjukkan orang Eropah ni betul nak beli, orang Eropah ni betul nak spend duit, not just Eropah but specifically Muslims. So kami pergi bulan 7 tahun lepas dekat Leicester Halal Fest. Di London? Di Leicester tu dia Leicester north kat London. Dia utara sikit, dalam 2 jam daripada London. Sebab situ ramai Muslim. Situ ramai Muslim. Leicester nama dia. Leicester. Sebab kita nak buat offline kan, bukan online. So kita pergilah dekat tempat ramai Muslim. So pergi Leicester. Kita bawa tudung kita 4 jam habis. Berapa banyak tu? Berapa ratus helai, few hundred pieces habis. Dengan harga? 50 pound. 50 pound bersamaan dengan? RM300. Ini tudung RM300. Kalau di sini ada orang nak beli ke? Tak ada. Orang maki yang mana dia? Betul. That's why. Tu dia. That's why. Bawa pergi ke London. Itu menjawab soalan. 50 pound is RM50 to them. You jangan convert. Ya, betul. Jangan you convert. Tengok you punya income berapa and you punya spending berapa. Betul. So that's one thing and people don't realise the European community are willing to spend. Not willing to spend, but pada dia is 50 pound is okay lah. Okay, betul. Kan? Sebab kalau tengok, you pergi Primark. Primark ni is dia macam shopping mall tapi barang-barang murah. Okay. So kira paling murah dekat sana, kalau nak sikit lah, is Primark. Macam kita Tesco ke paksa ni kan. So baju yang murah pun average dia 30-40 pound. Itu dah kira murah. Itu kira murah. Saya nak beli shorts Nike sebab masa kita duduk sana sebulan saya terlupa bawa shorts. Nak belilah shorts Nike. 70 pound. 70 pound. Sebab pendek nak pakai dalam rumah lah. Tak jadi. Tak jadi, tak apalah, tak jogging aku sebulan. 70 pound. 70 pound darab dengan sini 5 ke sekarang ni? 5.6. Ada 1 point naik sampai almost 6. So that's 6 lah, roughly 6. Pakai sebab pendek. RM420. RM420 sebab pendek. Kan? Itu dah kira murah situ. Tapi sebenarnya kalau you pergi dekat Mitsui outlet ke atau Nike mana-mana pun, memang biasa je t-shirt Nike ada je RM300-400. Betul. Cumanya pada kita that's 3 angka. Dekat sana 2 angka. 2 angka. Okay, burger halal. Burger halal 20 pound. 20 pound. RM120 burger. RM120. Kalau macam sini kita ada juga burger RM20 kan. Ada. Kita tak rasa mahal pun. Okey lah kan. RM15 RM20 kan sekarang kan. Burger yang viral semua kan. Sama juga dia orang kat sana pun. Tapi kalau convert kita punya duit, tu dia. That's why pergi sana jangan convert. Memang ke buluh tu kalau convert. Jangan convert. Tapi kita nak menjual, alhamdulillah, insya-Allah okey.
I see. So that's why kita decide untuk pergi ke Europe. So dengan aktiviti yang sama, aktiviti marketing yang sama, barang yang lebih kurang sama kita upgrade sikit lah kan. Sebab apa, the rules and regulations require untuk kita comply to certain things. Environmental punya safety testing, warna ni pun dia nak make sure tak ada heavy metal lead semua. So there's some slight upgrades to our product. Okay, and that's good. Bukan senang-senang nak masuk ni, kena Senang-senang. quality Europe sangat susah nak masuk. Kita nak daftar, dapatkan dia punya VAT dengan EORI number. EORI number ni macam SSM dia lah. Okay. Dekat setahun. Yang tu dikira sebagai daftar apa, syarikat ke macam mana? Daftar syarikat untuk berniaga di sana. Untuk berniaga di sana, macam dengan orang daftar SSM kat sini lah. Cumanya perbezaannya kita bukan daftar sebagai syarikat yang beroperasi di Europe, kita daftar sebagai syarikat yang menjual di Europe. Oh, macam tu. Sebab kita tak ada physical presence kat situ, kita jual online. So apa yang saya buat, saya buka gudang di sana. Kita buka gudang di sana, so kita post daripada sana. Jadi sebab kalau nak post daripada Malaysia, cost tinggi. sekilo KL to London RM300. Sekilo. So dekat sana dia £5 je. £5 RM60 mahal lah. Kan macam kita pun dalam Malaysia RM12 pun orang komplain kalau post, betul. tapi dia £5. Tapi again jangan convert. You jangan convert. You tengok berapa dia punya purchasing power. So to them they can get within 24 hours. Bila saya buka gudang di Europe. So kita dah buka gudang di sana, alhamdulillah. So kita tengah export. So strategi kita letak barang di sana. Kita menjual guna website. Tapi duit tu masuk ke akaun saya di Malaysia. Dalam bentuk pound. Dalam bentuk harga pound. Dalam harga pound. Right? So we are bringing, kita bawa balik mata wang dia balik ke negara kita. So outflow of currency is reduced. Significantly reduced. So barang kita dah made in Malaysia. Kain made in Malaysia. Right? Dan kita menjual daripada Europe, bawa duit tu balik ke Malaysia. So kita cuba kontrol duit tu daripada keluar daripada negara. Right? And company akan remain HQ tetap di Malaysia. Sebab insya-Allah bila kita dah jadi, sebab target besar saya, and memang kepala otak saya gila so far, right? Saya rasa kita dah establish kan. Alhamdulillah juga lagi dah tu. Memang kita nak jadikan company ni into a $1 billion company lah. So we don't want it to be a foreign $1 billion company. We want it to be a Malaysian $1 billion company. Sebab itulah Inner Sejuk kau tengok situ, logo dia kat ujung tu. Ini untuk launching kita lah. So ada bendera Malaysia, bendera UK. Ni special edition punya. Special edition. Kalau ada orang tanya lah, boleh jalan ke kalau Inner Sejuk ni dekat negara Mak Saleh ni? Dia orang suka. Sebab suka sebab nama tu exotic. So dia rasa benda ni is a foreign punya item. Peliknya Mak Saleh ataupun Europeans versus the Middle Easterns, kalau benda tu nampak lagi exotic, lagi dia suka. That's why nama-nama luxury brand ni tengok Bottega Veneta, Balenciaga. Betul. Apa maksud tu? Tu kita tak tahu. Gucci. Louis Vuitton. Ada yang Louis pun ada kata sebut. Sebut betul-betul kan. Hermes. So there's no there's no English meaning there. So dia orang suka benda macam tu. Dia orang suka. Right? Walaupun and lagi satu, bila dia sebut pelik-pelik dia tu, nanti dia akan ada challenge. Macam mana nak sebut? Betul. Yang ni dia sebut macam mana ni? Inner Sejuk. Macam mana tu? Sejuk. Inner Sejuk. Tak apa. Kita suka. Sebab apa? Kalau tengok, most of the time, banyak nanti orang akan buat video how to pronounce these brands properly kan? TikTok. Macam Tag Heuer, Tag Heuer, tak apa. Tag Heuer pun dah. Apa benda kan? So, tapi orang kenal. Sebab dia bila lagi susah nak sebut tu, lagi dia proses otak tau. Kalau benda tu simple, kalau dia sekali tengok, okay dah faham, dia akan proses it just another word. Tapi bila dia tengok benda tu pelik, dia akan melekat tau. Sebab apa dia akan melekat? It takes additional maybe 1 or 2 seconds untuk dia fikir, macam mana aku nak sebut benda ni. So benda tu dah proses. Engineer cakap. Jadi ikut cakap. Buat benda yang plan sikit. Kena detail. Sebab kita guna investment banyak nak keluar ni. So bercakap tentang, tadi kata launching kan? Yang tadi tu ialah pergi ke festival tu. Tahun lepas tu kita pergi festival. So kita dah validate harga memang okey. Barang memang orang nak, nama pun alright. That's why tahun ni kita launch dekat
London. Yang tu nak test power lah orang kata kan. So launch tu bukan saja hari Malaysia, but alhamdulillah coincide dengan London Fashion Week. Bila tu? Seminggu tu memang London Fashion Week. 16 September tu memang tengah-tengah London Fashion Week lah. So kita launch dekat quite an exclusive location juga, dekat Mayfair tu. Apa yang ada kat situ pada ni? Mayfair siapa ni yang tak pernah pergi London Mayfair Fashion ni Week kira ni? tempat orang macam kalau nak imagine kat Malaysia macam area pavilion tu lah. Memang semua brand-brand mahal, orang kaya semua kat situ. Dan Inner Sejuk dah ada dekat situ dah. Bukan ada, kita launch kat situ. Launch kita kat buka situ gudang. Kena ingat, buka kita tak gudang buka kedai. Dan buat sale kat situ lah kan. Dan ada buat launch kat situ. Kita buat launch kat situ. Dan memang kalau kita nak buka kedai pun mungkin kita akan buka pop-up store dulu, bukan real physical store. Sebab kalau kita tengok the trend untuk orang shopping sekarang, memang online boleh pergi jauh. We've seen a lot of brands yang boleh buat sales beratus-ratus juta, right? Just dengan online sahaja. Itu pun orang tak percaya lagi, tak percaya lagi kepada online. Dia takut lagi nak pergi kepada online. Sekarang Tesla pun online lah. Betul. Tesla pun boleh online, beli kereta boleh online. Tesla Tapi online. rasa dah ramai dah. Sebabkan COVID dulu orang terpaksa beli online kan. Betul. So I think online ni pun memang ramai dah okay. Right? Cumanya the challenge is sama juga bila kita ada di Europe, another reason is because of branding. Kita nak benda tu jadi jenama Europe, walaupun it's Malaysian based, but jenama Europe. Something similar ke Datuk Jimmy Choo. Datuk Jimmy Choo masa dia dekat Penang, orang tak pandang dia. Dia buka kat London, the probability untuk orang yang famous pakai tu is a lot higher. Right? So bila benda tu berlaku, dia jadi famous kat sana, now baru semua orang nak kasut dia. Walaupun dia dah tak involved in the company, but the brand is already there. But what we're trying to do, we want to have that Malaysian roots, tapi European punya branding. So lepas daripada situ nak pergi US, nak pergi Dubai ke Riyadh ke Qatar ke, orang akan tengok, shape daripada London. Yalah, London. So daripada situlah boleh masuk ke market-market yang lain dengan harga yang macam tadi tu. Baru orang percaya nak beli tu. And hopefully orang Malaysia pun akan finally take us seriously lah. Right? Because we see that orang luar lebih appreciate the brand, lebih appreciate the product, and hopefully after this, when it becomes big, kita boleh jadi kebanggaan Malaysia juga. Of course. Sebab kita bukan saja nak menjual, kita kena tengok Inner Sejuk ni, it's not about a clothing company tau. It is a vehicle ataupun adalah satu kenderaan untuk kita ekspor budaya kita. Now, kenapa ekspor budaya ni penting? Sebab antara benda yang utama untuk sesuatu tamadun atau civilization to be respected or to be seen is their culture. That's why bila kita kata dekat orang, and biggest part of the culture is clothing. That's why bila kita fikir orang yang tak bertamadun, kita kata apa? Ni mesti orang pakai cawat. Sebab that tamadun is not sophisticated enough to develop clothes, right? To show your status. So that's why kata people who wear loincloth or people yang pakai cawat, right? And beyond that, lepas dia clothing, fashion, arts and culture juga, right? Contoh yang paling modern saya boleh tunjukkan is Korea. Dulu nobody cares, tak ada siapa peduli pun Korea, right? Tapi sejak dia export K-pop dia, sejak dia export dia punya K-drama dia, and dia export dia punya fashion dia juga, now semua orang nak jadi K-pop kan? Nak jadi K-pop, nak pergi Korea, nak makan Korea, nak tengok K-drama. Betul. Nak pergi Korea pun. So macam contoh Forbes ada report, majalah Forbes ada report, BTS alone generate around 2 billion USD of Korean GDP. So Malaysia ni kita apart from exporting kita punya barang, nak naikkan nilai tamadun kita atau nilai barang-barang kita, right, is to export culture. So Inner Sejuk ni memang kita nak export culture. So we want to export our traditional items, for example, songket, batik, but reinterpreted in a modern way, right? In a more fashionable way, in a more mainstream way. So that's why kita still want to remain the roots here in Malaysia. Sebab banyak lagi kita boleh explore on how kita punya budaya ni boleh dilihat sebagai satu yang sangat tinggi, right, di mata dunia. Right?
So yang ni bukan kata bawa produk saja-saja, bawa bukan. Ni bawa lebih besar daripada tu. Nama kita, budaya kita, Yeah. tujuan kita untuk memudahkan menutup aurat contohnya. In fact, kalau kita tengok modesty ni is not just untuk orang Islam tau. Banyak budaya-budaya Asia ni pun modest. Kita Betul. ingat macam orang Jepun, kita tengok TV, kita ingat dia seksi. Tak, orang Jepun tak suka seksi. Orang Jepun kalau boleh nak cover. So bila dia tengok kita punya products, macam we had Korean dengan Japanese punya customer masa sebab kita dulu pun ada buat running event. Okay. So bila dia nampak seluar kita, dia boleh lari maraton tapi tak menunjukkan bahagian-bahagian badan dia, dia beli. Oh ini contoh orang Jepun ni. Orang Jepun, orang Korea, Orang orang Korea. Cina pun ada. Ya. Orang Cina is Asian culture. Asian culture, kita ingat dia orang just because they're non-Muslim they want to be sexy. No. Ya. Itu a very big misrepresentation of a culture. Indian culture is very modest. Tengok dia orang punya traditional wear macam mana. Betul. Right? Very modest. So modesty is not exclusive kepada orang Islam saja. It's something that is quite universal juga. In fact now banyak luxury fashion pun dah cuba go into untuk modest wear sebab dia tahu yang benda ni adalah demand dia sangat-sangat tinggi. Now beyond just pakaian, jubah ke abaya ke ataupun clothing that covers, sportswear, benda tu is a very big blue ocean. Ramai tak masuk. So insyaAllah kita nak try jadi one of the pioneers and hopefully one of the trendsetters lah in that category. Nampak sekarang ni macam dengan dah on track lah, nampak macam dengan InsyaAllah. dah macam okey dah kan, dah boleh membina nama Getting dah there. lah. We are getting there. So selepas ni apa tindakan, apa yang Inner Sejuk nak buat lepas ni, kita tunggu selepas ni. Through Inner Sejuk, our vision is not to just create clothing, but to become ambassadors of Malaysian culture. To offer the world a narrative woven in our traditions, values and dreams. To make our culture not just seen, but felt, embraced and celebrated. Here in London today on Malaysia Day, supporting a beloved brand, Inner Sejuk. So I encourage everyone to come and find out what Inner Sejuk is and try them on. Especially like the values that Inner Sejuk have, infusing faith into the business. My name's Zara Rose. I'm Vidrika. I'm so pleased to be here at Inish Sujut's launch brand. I'm having a fantastic time meeting all the wonderful Malaysian people that I've spent so much time with. It really makes me miss my time in Malaysia actually. And I really love the collection, how they've fused modesty but also contemporary designs with this new active wear. Takes into account covering arms and doesn't require any layering. The right amount of sporty while still being casual enough to blend with everyday life. I'm really excited. The logo is really, really nice as well. Like it stands out on the clothes even though it's not too much. I have to say, well done to you guys, focusing on where we need to focus on for Muslims as well. Hi great people, bersama saya lagi Cikgu Yasir dan anda dalam Sembang Bos. Masih lagi dengan Cik Azrul daripada Inner Sejuk. Kalau anda bisnes, anda pun tahu lah, bos-bos ke bukan bos ke, bos kecil-kecil ke, semua faham lah. Kalau bisnes ni mesti ada rintangan, tak usah sembang lah kalau semuanya okey. Tapi tak tahu lah Inner Sejuk ada ke? Macam mana rintangan-rintangan yang jalan ni? Sama juga. Ada rintangan dia. And mungkin lebih mencabar. Saya nampak macam tu. Pasal benda ni agak gila sikit. Itulah cabaran dia. Boleh share sikit. Cabaran utama Inner Sejuk adalah untuk mencari orang yang boleh percaya dengan kegilaan kita. So dia 3 jenis orang kita cari. First is team. Right? Sangat susah nak cari team yang boleh percaya. In fact, kebanyakan yang ada tu ramai yang akan kata dia ni sembang. Sembang lah. Orang kata sembang kari Dan paling sedihnya adalah sembang besar lah perangai ni. Because dia rasa it's not that benda ni
is impossible. But benda ni is impossible because dia datang daripada mulut seorang Melayu Malaysia. Cuba kalau Mak Saleh cakap benda ni. Sedih dengar. Cuba kalau Mak Saleh cakap benda yang sama, saya cakap. Percaya tu Orang akan cakap, oh hebat dia ni. Hebat. Cita-cita tinggi. Tapi bila orang Melayu cakap, Sembang jadi. Itu nombor satu. So nak cari team yang sanggup bersusah payah, dan bisnes akan ada lah naik turun kan. Ada time yang kita susah, ada time yang kita senang. So especially masa COVID tu, ramai just lepas tangan je, tinggal je. So dia rasa kita tak boleh belah. Tapi Alhamdulillah masa COVID pun kita sales setahun lebih 6 juta. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah ya Allah. So for the past 3 years pun kita dah dekat 8 angka lah. 8 angka banyak lagi daripada 7 tadi. Bukan dekat, memang dah lebih 8 angka lebih lah. 8 angka 3 tahun lepas. Pun orang masih tak percaya. Ni nak pergi London pun cakap nak pergi kan, berangan je tu. So first is to get the team. So Alhamdulillah kita punya core team ni, and the team yang kita ada insyaAllah memang yang tinggal ni adalah semua gila juga. Semua gila juga. Semua percaya dengan kegilaan ni, and they are very passionate about the company sebab dia rasa ni macam company dia juga. So dia pun susah hati kalau kita susah hati, dia pun happy bila kita happy. So that's the first part. The second part is to believe, to get people yang boleh bantu. Boleh bantu here in terms of financing, right? Boleh bantu ni in terms of facilities, for example. So kalau bank, memang agak susah lah, especially kalau you fashion industry. I don't know why, it's quite risky. Susah. Pada bank dia rasa macam ni another tudung company, right? This is another tudung company. So therefore sama je kan, dia nanti buat duit masa raya, lepas tu the rest of the year dia tak ada kerja. So that is a mentality tau, bagi fikiran dia orang. And then from other sectors, maybe bigger institutions, dia akan rasa macam fashion tak penting, it's an industry that is not important kan. Whereas kalau kita tengok di Indonesia, Indonesia dah even set up startup funds, departments, ministries that look into modest fashion. Sebab sayangnya dekat Malaysia ni, we could have been the Paris of modest fashion. You know why that is important? France alone generate more than 40 to 50 billion dollars a year from fashion. Richest man in the world, Bernard Arnault, fashion. Di mana? Di Perancis. Right? Richest man in Japan, owner Uniqlo, fashion. Right? In fact, Apple is the most valuable company in the world. It's not a tech company. It is a tech company, but the reason why it's so valuable sebab dia fashion. Right. Setuju. So people don't see the importance of creativity, arts and fashion, right? And kita sebagai satu negara has suffered a lot, right? Kita punya industri filem kita, industri music kita, industri arts and creative kita, fashion kita semua suffered, right? Whereas if you look again kepada Korea, a company that betul-betul jaga, betul-betul develop and focus to make it world class, look at how Korea Selatan dah become an important economic punya powerhouse in Asia. Memang dulu dia orang kuat, tapi dulu Hyundai, kereta Hyundai kan, kereta Hyundai tu. Kalau Korea dia, kalau Hyundai dia marah. Hyundai kan. Kalau Hyundai tu, right? Mana ada siapa nak beli dulu? Kan orang tengok kereta kotak je. In fact it started roughly similar to Proton. But now look at the designs, look at the quality, look at the demand. Semua ada. The electric car, Ioniq tu berapa ramai nak beli. Betul. Right? Because of why? Is it because dia terus push out dia punya produk, or dia attach value kepada produk dia? Value dia apa? The recognition that you are a country that produces good products. And you don't get that from all these industries. You get that from perception, emotion. And where do you get that? Arts, creativity, fashion, movies, music. Kan? China pun masuk kereta dulu kat sini pun kita pandang lekeh. Sekarang kereta Beyond tu semua orang tengok nak beli kan. Tapi dia, of course dia tu special case lah China kan. But if you look at China pun, look at all of the new Hollywood movies. At the very least you tengok producer mesti ada, sama ada Alibaba atau Tencent atau apa, you know why? Because China pun realise in order for me
to have a dominant economic position bukan daripada berpegang ni. Daripada sini dengan sini. Hearts and minds, right? So macam mana nak buat movie, make sure ada hero pun mesti ada China. Right? Paling kurang pun heroine mesti China. Right? Paling command pun mesti ada facilities from China. Now bila ada macam Independence Day tu, Global Force, tiba-tiba ada China. Dulu mana pernah ada China. Right? Because they know they want to be put in the same level. And bukannya dia betul-betul hantar orang pergi bulan. Dia letak dalam movie orang dia pergi bulan. Right? It's a lot cheaper. It's a lot cheaper. Betul. Right? So itulah the next group yang nak percaya dekat kita, right? Tak ada. Right? Ada lah tapi tak ramai. So it's quite difficult. Sokongan So besar. itu dia punya challenge. So that's why macam contoh kalau kita nak financing, we have to go through private funding. For example, kan, pergi dekat orang, so siapa yang percaya kat kita, percaya dengan kegilaan kita, right, and then invest in us for us to go there. So insyaAllah we have been this far on the backs of people that also believe in us, yang betul-betul percaya dekat kita juga. Right? So sorry saya campur-campur ni because saya tak tahu audience ni bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Tak apa, dia orang ni semua great people, semua bahasa apa, bertaram sama, okey, boleh. So kalau macam tadi kan, macam dengan ada orang yang percaya apa semua, so dia letak kepercayaan untuk Inner Sejuk bawa ke arah mana, dan dia orang sokong. Dan ni satu tanggungjawab yang besar. Betul, tanggungjawab sangat besar. Right? Untuk ada orang kata scam ke apa tak ada? Ada je. Ada je orang kata scam tu manjang je, kata kita menipu lah, sampai ada yang tak percaya betul ke ada barang ke, betul ke hantar barang ke London, betul ke. Kita tunjuk lah, ni resip kita beli kain, ni resip kita jahit baju, ni resip kita hantar kapal, manifest kita, benda semua kan. Dan bila orang kata macam tu, tak merajuk melarikan diri, tak ada, tunjuk bukti ya, kita kena, sebab if you believe, kalau you percaya dengan apa you buat, you will fight for it. Right? Tapi kalau last dia tak nak pun tak apa, insyaAllah rezeki kita tempat lain. Right? But you tak boleh nak give up. You tak boleh assume dia ni memang dah terus tak nak. Betul. And plus kalau you betul buat benda tu, tak ada salah kita tunjuk bukti memang kita betul buat. Kan? Betul. Kan? Jangan betul nak sentak awal. Betul ke kita sales sampai berjuta tadi. Kita tunjuk lah kita punya rekod. Tunjuk kita punya bank transaction apa semua. Kan, of course dia kena sign NDA lah. Right? Tapi dia tunjuk. Mungkin penonton di sini tak tahu lah NDA tu apa, mereka tahu tu. Non-disclosure agreement. Maknanya dah sign tu rahsia lah, tak boleh nak cerita kat orang. Tak boleh nak cerita kat orang pula kan. Boleh kena saman tu. Dan dokumen tu kita letak nama dia, kita tak hala je. So kalau ada snap screen tunjuk kat orang, kita tengok nama siapa. Right. No, but the idea is that bila orang dah terima dengan idea kita dan bagi kepercayaan kat kita, bagi duit kat kita, memang kita go all out. Right? Unfortunately memang ada orang take advantage. Ada orang take advantage, collect duit, lari, collect duit, tak jadi. Ya betul. Right? But the difference here is that kita ni memang kita buat bisnes ni. In fact kalau kita tengok progress bisnes ni, kita bukannya jenis yang cepat melatah. Saya start daripada 2017, test dulu. Betul ke orang nak? Orang kata ni fasa 1 bisnes. Right? Fasa 1 is betul ke orang nak barang kita? Betul ke orang suka nama kita? Harga kita okey ke tidak? Idea kita okey ke tidak? So bila kita dah validate semua, dah dapat award apa semua, baru kita pergi. Dan marketing kita macam mana, everything semua. So we really study and make sure kebarangkalian untuk berjaya tu tinggi, baru kita berani nak ambil duit orang. In fact kita pernah ada previous investment round, kita collect duit daripada investors, kita dah berjaya reach our target, dah pulangkan habis dah pun. Dan dia orang dapat untung? Dia orang dapat untung, dia orang dapat balik duit dia orang. Dapat balik duit dia orang. Right? So I don't think most people boleh claim yang you dah collect duit and dah pulangkan balik kepada investor dengan keuntungan. We are one of the few maybe yang boleh mengaku yang kita dah buat benda tu. Right? But because it is private placement, benda ni kita tak boleh nak publicize lah. Kan? Sebab kalau nak publicize, nak kena go through so many other things. So kita pergilah dekat kawan-kawan, atau kita pergi kat orang yang kita kenal, atau kawan introduce to another datuk ke businessman ke, and they invest in us. And some of them invest besar. Ada berjuta pun ada. So menggigil juga kalau dapat berjuta tu. Tapi betul. Sebab kita tahu ni amanah. Right? Nak kena jaga. Alhamdulillah so, kita dapat. Macam tadi kan, kalau kita dapat dah banyak duit, dapat dah semua kan. Okay, so kita boleh pergi ke London, semua pergi ke sana kan.
macam mana dengan spend dekat sana tu? Macam tu tak, kita control. Kita control. And this is something yang orang selalu terkejut. Kami buat di Mayfair. Right? Kami buat di Mayfair. Yang tadi tu. And then kita ada dia punya setup. Kita ada dia punya, kita panggil influencer, kita panggil celebrity, kita panggil VIP, Tuanku Raja Muda pun ada. Semua ada di situ masa tu? Semua ada masa tu. It was very successful event. Right? Total cost yang kita spend untuk event di London, ini tak kira flight ticket semua lah. Sebab flight ticket tu termasuk dengan kita nak deal dengan custom dia, nak jumpa kerajaan dia, nak deal apa semua. But event tu sahaja, kita spend RM48,000 sahaja. 48,000 RM pun bukan sana punya euro tak? RM. So that means kalau dalam pound tu dalam lebih kurang 8,000 lebih pound saja. Termasuk semua sekali tadi tu. Memang kita kontrol, kita jaga sebab ni bukan duit kita lagi. Betul. Ini macam mana orang. Dah ada sales duit kita, boleh lah. Boleh lah. Tapi ini duit yang orang bagi, kita kena jaga dengan amanah. Betul. So bila orang dengar RM48,000, right? Certain weddings cost more than our event. Betul. And wedding tu bukan kat London. Dan bukan buat duit pun. Bukan nak buat duit benda tu. Certain weddings cost more than our launch event. But Alhamdulillah, we really jaga costing tu betul-betul. RM48,000 je. Ada In orang fact, nak plane ticket tu punya nak murah, kita ambil tiket yang paling murah Saudi Air tu, yang transit 24 jam. Transit 24 jam. Termenung 24 jam. Tak, tapi murah Sat. Bagus lah. Sebab dia ada turis visa sekarang ni. Senang nak buat umrah sana. Tapi punyalah nak jimat tu, duit tu, right? Sampai transit pun kita tak ambil direct flight. Kita ambil jenis yang paling murah, sampai transit dia 24 jam. Right? Punyalah nak jaga kos tu. Yang balik tu, yang balik, yang pergi transit 8 jam. 8 jam tak boleh keluar, memang termenung lah. Tapi duit orang kita kena jaga. We have to be very, very, orang kata, careful with how we spend the money. Kalau tengok saya punya lifestyle pun, saya punya apa pun, tak berubah. Because we don't use the money on us. And maybe certain people kita boleh nampak kat social media dia bila dah dapat investment tiba-tiba tukar kereta, tiba-tiba jam pun mahal, kan? Jam pun jam 4 tahun ni. Tu tak tukar lagi. Tak tukar. Baju pun macam ni. Sebab brand kita. Kita pun kita biasa je. Right? Because it's not my right to spend that money. My right is to spend that money for the company, for the business. So that's why benda tu penting. So nanti bila dapat untung ke apa semua, yang tu cerita lain. Itu cerita lain. Sebab itu dah jadi hak kita, hasil kita. Itu pun tak boleh ambil daripada company. Kena based on gaji, kena based on dividend. Yang bukan boleh ambil saja. Bukan boleh ambil saja dari company. Tu macam dengan scam diri sendiri pula. Ini ada director yang company untung berjuta beli kereta bagus semua. That's still company. Company tu you kena treat as a legal entity yang separate. Betul. Sebab kalau tak cukai apa benda semua nak kena juga. Itu pun tak boleh nak. Dia dah betul-betul you punya hak tu baru you boleh spend. Sebab tu kadang-kadang ada yang orang bisnes dia tak kira apa yang masuk dalam bank, yang tu lah semua duit dia. Lepas tu tutup bungkus. Tu yang tak boleh tu, sebab orang kalau tengok pun dia akan rasa macam buat apa ni kan. Betul. Okey, dalam pengalaman setakat sekarang lah, apa yang rasa macam kan macam tu, dia rasa macam sedih ke, nak menangis ke, ada tak? Ada yang sampai tahap macam tu, tahap gaban punya. Itu orang kata, okey, ni nasihat daripada abang ipar saya. Abang ipar saya ni successful business person juga. Dia kata salah satu sebab sebab saya bukan orang agama, tapi dia ni ustaz. Ustaz meniaga, very successful. Okey, dah tu UAE. Dia pun UAE. Dia pun UAE. Semua UAE kacau. UAE bagi anugerah semua agama. Okey. Dia pun UAE juga tu. Adik-beradik wife saya yang bukan UAE, 2 orang. ITM seorang dengan UKM. Yang lain semua UAE? Yang lain semua. Dia adik-beradik 6 orang. Orang UAE. Right? Lepas tu wife dia pun, abang ipar saya, wife dia pun UAE. Abang nombor 2 tu wife pun UAE. Tu dia semua lingkung tu semua UAE. Kacau betul. Okey, yang tadi dalam UAE tak pernah jumpa. Dia kata kan, orang yang meniaga ni iman dia kena sangat-sangat kuat. Tu pasal antara orang yang kuat iman tu is orang yang buat muamalat ni. Memang kena kuat. Sebab apa? Sebab kesusahan tu, dia especially awal-awal ni, kesusahan tu lebih kerap daripada kesenangan. Dan masa kesusahan tu lah yang Allah test. Time ni hang percaya kat aku ke tak? Time ni lah biasa orang kata, aku semayang doa apa semua pun tak dapat. Pergi menghadap depan Kaabah baca pun tak dapat. Tak dapat apa lagi. Betul? Tu time tu dia test. And then masa senang pula,
Test kot lain pula. Tok kalian tu pasal Firaun rasa dia Tuhan. Tu pasal Karun rasa dia Tuhan. Betul. Pasal senang sangat kan? Demam tak pernah. So sebab apa? Orang yang berniaga ni akan rasa se-extreme on both side. Sesusah-susahnya. Yang saya ni hutang sampai berpuluh juta. Orang biasa mana hutang berpuluh juta? Betul. Orang berniaga hutang berpuluh juta. Dan orang berniaga banyak dia declare bankrupt. Ya. Dan sesenang-senangnya. Yang jadi milioner, multimilioner, bilioner, orang berniaga. Dan semua susah dulu. Right. So nak kira tahap paling rendah tu, boleh kata seminggu 3 kali lah. Tahap paling rendah tu. Sebab it's always there. Problem tu tak akan habis. So bila orang kata berniaga ni mudah, itu scammer. Itu scammer. Sebab apa? Berniaga tak nak mudah. Berniaga yang mudah, kebiasaannya saya tengok, saya bukan nak judge orang, tapi bila orang kata berniaga tu mudah, kebiasaannya daripada hasil yang tak berkat. Dia jadi istidraj. Sebab apa? Contohnya you jual something, tapi benda tu tak ada approval KKM. So and then you claim benda tak apa-apa macam-macam. Makan ni esok kurus. Betul. Makan ni esok handsome. Betul. Confirm orang nak. Betul. You dah buat berpuluh-puluh juta, pun you hilang, you tukar pula brand lain, tukar pula. Betul. But if you really do something proper, orang tadi tu sakit ke apa semua? Orang sakit tak peduli. Right? Lari dah pergi mana ke? Kan? Itu boleh buat duit. Tak ada keberkatan, senang buat duit. Nampak macam halal ya? That's why orang jual arak, jual dadah, jual rokok kaya. Sebab benda-benda tu, sin is very easy to make money. But when you want to make money secara halal, secara berkat, memang susah lah. Dugaan tinggi. Dugaan tinggi. Betul. Sebab kalau you nak buat baju, you nak kena make sure baju you quality. Tak cepat koyak. You tak ada nak cerita marketing, I punya kain ni boleh cure cancer. Ada orang buat macam tu. Ada. Pakai anak tudung boleh baik kanser. Saya pun beli. Dahsyat tu. Saya tak sampai tahap ilmu lagi kan. Tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Ada mungkin 84 anugerah yang dapat kot. Pakai tights boleh kurus. Kan? Pakai ni boleh sakit, boleh hilang sakit. I mean, tapi manusia senang terpedaya dengan benda macam tu. Betul. Kan? Orang senang, lebih mudah percaya orang yang menipu. So berniaga ni sebenarnya, berniaga secara betul, tanyalah anyone, memang agak susah. Dan dugaan dia sangat-sangat besar. Tapi kena tikam, kenapa? Tapi you kena, kalau you percaya dengan apa you buat, kalau you percaya macam contoh kita percaya, kita nak nama Malaysia tu naik, nama Muslim punya brand tu naik, right? Nak membantu orang menutup aurat, nak bantu orang bebas. Kita ada telekong contohnya. Right? Orang pakai. Kita buat telekong tu, dia trigger kita sebab customer kata masa buat sembahyang tarawih tu panas. Kan? So kita pakaikan, kita buat telekong so that senang orang nak solat maghrib, isyak, tarawih, witir dengan keadaan selesa. Pergi umrah dengan keadaan, pergi haji dengan keadaan selesa contohnya. So we really want to make sure that what we do ni is high quality, functional, and bila you beribadat tu, kita ada saham lah dalam membantu you mendapat kenikmatan beribadat. Betul. Right? Itu fokus kita. So to get that, kalau Tuhan cuit sikit pun dah menggelabah, dan tak boleh lah kan. So you really have to really be with it. So orang kata menangis tu selalu, tertawa tu jarang, tapi menangis tu selalu. Tu dia menangis selalu, kacau. Yang mana yang menonton ni takut dah bisnes lah, takut nak bisnes lah. Tapi itulah, biasalah bisnes kan. Dia jangan takut. Kalau you really believe in it, go for it. Go for it. Cumanya, make sure kalau you buat untuk duit, tak, sebab duit tu datang lambat. Kita sales berjuta, benda semua tu kan. Saya gaji masih bawah. Saya kalau gaji, masih lagi M40 belah bawah. Sebab duit tu bukannya untuk, macam saya cakap tadi, duit tu bukan untuk kita nak invest lagi, kita nak research barang lagi, kita nak expand lagi, bayar gaji staff apa benda semua lagi. Dengan orang ni yang bagi ni semua kan, nak pulangkan balik lagi investor. You dapat last tau, business owner dapat last. Kalau let's say duit tak cukup nak bayar gaji bulan tu, semua dulu orang lain yang dulu kan. Betul. And then you nak ambil pun you fikir bulan depan cukup tak. Kalau tak cukup tak apa, simpan dulu lah, mungkin bulan depan boleh top up balik ke. Saya pernah dengan isteri saya dekat 8 bulan tak ambil gaji. Memang zero. Tu dia. So tanya hidup macam mana, buat part time lah.
Buat part-time lah, jual nasi lemak ke. Oh, Orang ingat founder Inner Sejuk gah lah, sales berjuta gah lah. Tak ada. Tak ada. Company insyaAllah okey. Jual nasi lemak ke, jual air, jual makanan ke. Asalkan Cakap pun boleh dia tersekat sikit-sikit bila terfikir balik kan. Ada time tu rasa macam nak bagi duit ke mak bapak pun tak ada. Tapi you really have to fight for it. Kalau saya makan gaji, insyaAllah tak apa. Okey je. Bulan okey. Betul. Kan lifestyle kita simple je. Rumah kecil, rumah pun sewa. Kan kereta pun kereta biasa je. But we really believe. Tak pakai jet ke tak pakai? Tak. So, tapi yang you really believe tadi sambung believe. apa dia tu? You really believe in what you want to do. And you really have to make sure apa yang you buat tu ada keberkatan. That means you tak boleh zalim orang. Dia macam ni lah. Boss, when you are boss, semua orang akan benci you. Staff akan always kata you zalim. Staff akan always kata macam-macam. Betul. Right? But as long as you believe that you tak ada zalim orang and you punya actions memang nak make sure you buat semua okay. So pada saya lah, zalim orang tu paling bahaya. Kan? Kalau you buat silap dengan Tuhan, Tuhan tu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Manusia ni dia punya dendam lain macam. Betul. Right? So you tak boleh zalim dengan orang, dia punya dosa tu lain. Right? Sebab kita tak tahu background dia macam mana. You punya kezaliman tu mungkin impact dia, mak dia, adik dia, anak dia. So you have to make sure. So macam kita, we really make sure as much as we can dengan niat yang betul, kita buat yang betul and you go for it. Ya, insyaAllah. But don't go into nak berniaga sebab aku nak jadi jutawan. Jangan. Because orang macam tu lah yang usually akan terbalik. Right? You masuk berniaga sebab you nak solve a problem, you want to improve society ke, atau you want to help the world. Dan itulah benda yang akan push you to fight masa keadaan susah. Itu yang kekuatan tu ada kat situ. Kekuatan tu dekat situ sebab you tahu you ada benda yang nak capai. Tapi kalau you buat tu pasal duit, bila tak ada duit, okay lah aku buat Grab lah. Koyak lah kata. Masa tu koyak habis. Betul. Dia terus tinggalkan, kata sebab ni susah. Dia cari duit yang lebih mudah. Ya. Sebab tu orang-orang yang mana yang great people kat luar sana pun, yang mana yang jutawan semua pun, dia fikir untuk orang, bukan fikir untuk dia. Dia fikir untuk orang, untuk business is selesaikan masalah orang. Yang tu yang ni last daripada Azrul. Inner Sejuk punya boss. Last kali apa nak kata dekat penonton di luar sana yang mana yang usahawan baru nak merangkak ni, dia orang nampak macam ni, Inner Sejuk, ya Allah besarnya Inner Sejuk sekarang boleh pergi London dah ni, aku ni baru start, pinjaman bank pun tak dapat. Tapi Inner Sejuk pun tak dapat pinjaman bank. Tak ada kan. So last kali untuk penonton, apa nak pesan kat dia orang lah last pesanan is macam ni. Kalau kita nak buat sesuatu, right, first thing yang paling penting is niat kita apa. Right, inna ma'lu bin niat kan. So bila kita nak buat tu, what is our intention, what is our purpose. When you have that good purpose, regardless lah orang lain rasa you gila ke tidak, benda tu yang you pegang, and that purpose tu make sure tak melanggar hukum syarak, kan, tak melanggar akidah, then you go for it. Right, you go for it. No matter what. Orang mencemuh, memaki, memfitnah ni biasa. Kita dapat setiap hari 3 kali kot. Macam zikir dah. Macam zikir dah. Tiap hari 3 kali orang fitnah kita. Ya. Macam-macam. Ni macam tutup bawah tu pun. Kata, bankrupt tu. Bankrupt. Padahal kontrak ni. Kan? Kita nak jual kat London. Dah no point lah kita ada kat situ. Betul, bayar apa sewa mahal sebab nak pergi London ni. So kita stop lah, kita discontinue. Right? And kita focus on things that are better. Tapi fitnah tu lagi manis daripada kebenaran. Betul. Right? But that shouldn't change your direction and determination. Okay? Alright, saya rasa itulah sebab dapat you ada benda tu, you have that reason. Orang kata cliche dia big why lah. That is your big why kan. But trust me, it is a cliche that is so real. Sangat-sangat betul. So if your big why is not strong enough, the moment you kena jentik je dengan ujian, memang you akan koyak. Memang koyak. Right? Especially dengan dunia lepas COVID ni, dengan what's happening dengan Israel Palestine ni, contohnya dengan Russia Ukraine, kita hidup dalam keadaan yang orang kata
dia tengah downswing ni. Dia bukan upswing. Right? So you really have to be very, very strong. So, itu daripada Inner Sejuk dan tahniah kami daripada Sembang Bos. Terima kasih banyak ya kerana sudi join kita punya podcast ni. Cari juga celah-celah yang free ni untuk nak ni, alhamdulillah. Dan untuk para penonton di luar sana, untuk pengetahuan, ni Inner Sejuk Cik Azrul sekarang ni dalam persiapan untuk pergi ke London lagi kan? Sorry teks. Ni pun nak ni sibuk ni. Dah lagi satu. Ni ada juga meeting. Ada meeting. Lagi satu kalau rasa nak berniaga lah sebab nak free time kan. Tak ada no such thing. Sabtu, Ahad, malam, siang semua berniaga. Ni sekarang untuk pengetahuan, kami ni malam ni. Ni pukul berapa dah? Ni malam pukul 10 suku. Tengok ni mana ni. Tengok ni. Malam di Putrajaya. Lepas ni ada lagi janji ni pukul 10. Okay, so itu saja. Terima kasih banyak. Saya tahu ada lepas ni nak jumpa orang lagi kan. Terima kasih banyak sekali lagi dan alhamdulillah Sembang Bos dapat jumpa dengan bos Inner Sejuk satu hari ni macam dengan Louis Vuitton. InsyaAllah. Dia satu dunia tau. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi great people. Bye bye.